Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sekali lagi Allah mempertemukan kita bagi kita sama-sama meneruskan pengajian insya-Allah. Untuk pelajaran hari ini, kita akan masuk ke dalam surah An-Nisa ayat 155 ke 162. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 103. Yang mana yang tak ada Al-Quran juga jangan bimbang, insya-Allah ayat-ayatnya akan kami bawakan sebentar saja lagi. Jadi sebelum kita mulakan, saya nak menyapa teman-teman yang bersama dengan kita yang telah memberi salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana senantiasa bersama dan menyokong usaha kita menyebarkan ilmu Al-Quran ini insya-Allah. Dan teman-teman mungkin ada yang komen, saya tengok tadi dia kata 3 hari cuti. 3 hari cuti, dia kata baru boleh bertemu balik hari ini. Alhamdulillah. Ala kulli hal, cuti-cuti juga. Jangan sampai kita terlupa pengajaran ataupun pembelajaran yang telah kita pelajari sepanjang ini insya-Allah ya. Jadi diharapkan sahabat-sahabat ya, sebelum kita mulakan, jom sama-sama seperti biasa kita tekan button share dulu, kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman yang tersayang, khususnya pasangan kita, ahli keluarga kita, saudara mara kita dan juga kawan-kawan kita insya-Allah, agar mereka juga dapat mempelajari sesuatu seperti mana Allah merezekikan pertemuan kita kali ini. Jom kita tekan button share dahulu. Dah? Kalau dah, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart insya-Allah, dan sama-sama kita lihat bacaan isti'azah. Sahabat-sahabat jangan lupa ya, insya-Allah di awal ayat Al-Quran isti'azah atau bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu jangan dilupakan. Baik. Sama-sama kita lihat pada bacaan isti'azah ini a'u, jangan a'u, tak betul. A'u juga tak betul. Yang betulnya a'u, dua harakat, zu di hujung lidah, billah, lafz jalalah dibaca nipis dua harakat, minasyaitonir rajim. Kita dengarkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Sama-sama kita lihat ayat 155 dari surah An-Nisa. Fabima, bukan fa. Lantunan sebutan huruf hijaiyah ini jangan nganga luas sangat mulut. Kalau tidak nanti kedengaran kemelayuan. Fabima itu tak mau. Mestilah fabima, bunyinya lembut. Fabima naqa. Di sini khaqalah sughra, qaf merupakan salah satu daripada 5 huruf pantulan. Ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Jadi kalau sahabat-sahabat jumpa salah satu daripada 5 huruf tersebut yang mempunyai tanda mati asli seperti ini, tanda sukun asli, jangan lupa berikan pantulan. Naqdihim, di makhrajnya di tepi lidah. Dhihim, jangan baca zihim, itu tak betul. Ya, yang betulnya di. Cuba sama-sama sahabat-sahabat, jangan hanya mendengar ya, kita ikut baca bersama-sama. Dhihim. Di sini mim mati bertemu mim, dengungkan 2 harakat. Idgham mislain saghir nama hukumnya. Mungkin ada yang nak tolong tulis ya, poin-poin yang saya beritahu ini. Jadi di sini dengungkan. Naqdihim mi, baru masuk mi. Jangan tak cukup panjang Mi juga dibaca 2 harakat. Naqdihim mitha, hujung lidah. Saqahum, hum, izhar syafawi. Hum, jangan baca hum. Kita biasalah kita sebut hum ya. Jadi tukar. Yang mana yang disebut hum selepas ni
tukar kepada hum, H-U-M. Wa kufrihim, him. Begitu juga di sini, him, jangan baca him. Kita biasa orang Melayu ini, contohnya nama Ibrahim, kita panggilkan Ibrahim. Sepatutnya kalau orang Arab disebut Ibrahim. Ibrahim, bukan Ibrahim. Sama juga di sini. Wa kufrihim. Cumanya di sini mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ni, dia bukan sebarang mim. Bibir di atas dengan bawah itu dia hampir bersentuhan saja. Dua harakat. Wa kufrihi bi ayatillah. Lafz jalalah dibaca nipis dua harakat. Bi ayatillahi wa qad ada hamasnya, bunyi angin tu. Qad lihimul mim baris bawah, mim baris depan terus naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini alif lam qamariyah, lamnya disebutkan dengan jelas. Wa qatlihimul di sini hukum iqlab. Iqlab bacaannya sama macam ikhfa syafawi. Di sini mim mati bertemu ba, di sini nun mati bertemu ba. Cumanya di dalam Al-Quran Rasam Usmani, bagi hukum nun mati bertemu ba, nun matinya itu tidak dibiarkan kosong, tetapi diberikan huruf mim kecil yang ekor mim itu ke bawah. Di dalam Al-Quran nanti akan jumpa mim mati yang ekornya ke tepi. Itu namanya mim waqaf, mim berhenti. Manakala di sini mim iqlab, dibacakan dengan mim itu, bibirnya itu hampir bersentuhan kadar panjang dua harakat. Anbiya bi ghairi haqqin. Di sini dibacakan dengan tanwin bertemu waw idgham bi gunnah, masuk beserta dengung dua harakat. Dua harakat jangan tinggal. Wa qaulihim izhar syafawi. Mim mati yang ada tanda mati sempurnakan saja, jangan dipanjangkan. Qulubuna ghulf. Itu kalau kita waqaf. Mim fa itu diberikan tanda sukun mendatang. Kalau sahabat-sahabat nak wasal, nak sambung, di sini ada jim kecil, waqaf jaiz. Di sini boleh waqaf, boleh wasal. Kalau sahabat-sahabat nak wasal, dia kena baca dengan ibtidak, kerana di sini tanwin bertemu ba. Asalnya fa itu baris dua di depan, dhammatain. Tetapi dalam Al-Quran Rasam Usmani, dia tak tulis dua baris, dia tulis satu baris ditemani dengan mim kecil. Datang selepasnya ba, hukum iqlab, kena baca macam ini juga tadi. Qulubuna qulfu bal, dua harakat juga. Itu kalau nak wasal. Kalau sahabat-sahabat waqaf jadi qulf, kemudian ibtidak pada bal taba'allah. Di sini lafzul jalalah dibaca tebal pula, kerana datang sebelumnya baris fathah, dua harakat. Taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Ri dibaca nipis. Rihim izhar syafawi, sempurnakan saja mim mati, terus masuk. Fala yu'minuna illa qalila. Dan lan bila kita waqaf dia jadi satu baris dua harakat. Cuba kita dengarkan ayat ini. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءِ. Saya waqaf di situ. Mungkin ada teman-teman yang tak sampai nafas ke sini. Sekurang-kurangnya sahabat-sahabat tahulah bagaimana nak waqaf. Kemudian ambil daripada waqatlihimul anbiya. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
Baik, dapat? Kalau dapat, jangan lupa berikan thumbs up dan tekan button share. InsyaAllah diharapkan sahabat-sahabat dan ahli keluarga kita juga dapat mempelajari sesuatu. So far macam mana? Diharapkan sahabat-sahabat semua okey ya. So far so good lah diharapnya. Jadi boleh ikut pelajaran insyaAllah. Perlahan-lahan lah kita belajar ya, sambil santai-santai. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْ. Di sini ra-nya dibaca tebal. Mar. Jangan baca mar. Itu tak betul. Yang betulnya Maryama ha besar. Maryama buhtanan. Nan. Bunyi saja nan. Itu izhar halqi. Tanwinnya selari. Berbeza dengan idgham bi gunnah ataupun ikhfa hakiki. Tanwinnya tidak selari seperti ini. Nampak tak? Atas ke depan, bawah ke belakang sedikit. Manakala pada hukum izhar, atas dengan bawahnya selari. Jadi, pada izhar, jelaskan saja, jangan dipanjangkan. Terus masuk. Buhtanan azima. Zi. Bunyi tebal gitu ya. Ujung lidah itu keluar. Zima. Jangan baca azima jadi huruf zai. Kalau kita baca azi, itu tak tepat ya. Azima. Dan man bila kita waqaf jadi satu baris dua harakat. Kita dengarkan ayat ini. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima. Dan kemudian sahabat-sahabat boleh terus pada ayat yang seterusnya. Wa qawlihim muncungkan mulut. Lihim, him bukan him. Him izhar syafawi, bunyi saja him terus masuk. Dengungkan di sini wajibul gunnah kadar panjang dua harakat. Inna qatalnal nun baris atas terus naik di atas lam yang bertanda mati. Masiha ha pedas. Masiha Isab. Ada qalqalah di situ pantulan ba bertanda mati. Sabna ra-nya jadi tebal. Maryam Rasulullah. Lafz jalalah dibaca tebal dua harakat. Hiwa ma qatalu dua harakat. Huwa ma salabu dua harakat. Huwa laki ikhfa hakiki di sini. Asalnya walakin kaf baris bawah bertemu nun bunyi kin. Tapi bila datang shin disamarkan bunyinya dua harakat di antara nun dan shin dua harakat. Walaki syubbiha lahum hum bukan hum ya. Hum dan kemudian ada waqaf jaiz di situ jim kecil. Kita terus ibtida. Wa in dua harakat dengung. Wa innal ladzi di hujung lidah nakhtalafu fihi la fi syakkim. Di sini idgham bi gunnah. Tanwin bertemu mim jangan lupa masuk beserta dengung dua harakat. Syakkim min. Kalau nak waqaf ada ha di akhir. Jangan baca syakkim min. Itu tak betul ya. Mestilah la fi syakkim min. Kalau nak waqaf. Kalau nak wasal jadi syakkim minhuma lahu. Itu kalau nak wasal. Saya andaikan sahabat-sahabat waqaf di sini terus ibtida pada wa ma lahu. Ikhfa syafawi dua harakat, bibir hampir bersentuhan. Lahu bihi min. Hi dua harakat. Bihi min idhar halqi. Sempurnakan nun mati. Terus ilmin idhar halqi juga. Sempurnakan bunyi min. Illat lam baris atas terus naik di atas ta yang bersabdu. Di sini ada hamzah wasal ya. Hamzah wasal tidak ada fungsi bacaan di sini kerana dia berada di pertengahan ayat. Dia hanya ada pada di awal ayat. Illat tiba ain baris atas terus naik di atas dhad yang bersabdu. Adhan. Dan bila sahabat-sahabat waqaf di sini
Kalau nun sabdu, pastikan dengung juga 2 harakat. Jangan waqaf dengan illatibadhan. Salah. Siapa yang waqaf macam tu, jawapannya salah. Yang betul ialah illatibadhan. Baru berhenti. Dhan. Baru berhenti. Dan kemudian وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Dan kenapa ada yang tanya, Ustaz, ini ada mim kecil tiba-tiba main duduk atas ni untuk apa? Jawapannya ialah asalnya nun ini tanwin 2 di atas. Yaqinan. Tapi bila waqaf baris 2 jadi 1 baris 2 harakat. Habis kenapa jadi mim kecil? Jawapannya ialah kerana kalau dibaca wasal, dibaca sambung, jadi di sini hukum iqlab. Yaqina barrafa'ahu Allahu ilaih. Itu kalau sambung. Baik, saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf di situ. Kita dengarkan dahulu ayatnya. Wa qawlihim inna qatalna المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه. Kalau waqaf jadi qataluh begitu. Ya? Tak kisahlah nak waqaf di sini ataupun nak waqaf di salabuh. Kalau sahabat-sahabat waqaf begitu, ambil daripada wa ma qataluh. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Baik, begitulah sahabat-sahabat. InsyaAllah sekejap lagi kita baca balik satu-satu ayat daripada 155 hingga 162. Sekarang ni saya nak ajak sahabat-sahabat kita lihat satu persatu ayat dahulu. Hukum-hukum tajwid yang ada padanya. Dan insyaAllah nanti kita praktiskan bacaan bersama-sama. So far macam mana? Okey? Ni minta sahabat-sahabat yang bersama dengan saya dapat beri maklum balas. Diharapkan maklum balas sahabat-sahabat itulah sangat-sangat kami hargai. Kerana ianya memberikan kami input bagaimana untuk menambah nilai dalam orang kata apa, perkongsian yang kami berikan. Dan juga sebelum kita mulakan bacaan ayat yang seterusnya ini, sekali lagi sahabat-sahabat, jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, saya rayu dan mohon tekan button share sekali lagi. Seorang sekali insya-Allah yang ramai-ramai ini. Boleh? Kita teruskan. Nah, di sini sahabat-sahabat, ba dari atas jangan dibaca bal. Ra-nya bersabdu terus masuk di atas ra. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Siapa baca bal rafa'ahu Allahu ilaih? Salah. Di sini kena baca ba dari atas terus naik di atas ra. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Dan lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Ya, kerana datang sebelumnya baris dhammah. Kalau waqaf, sekurang-kurangnya 2 harakat juga. Jangan waqaf dengan hu ilaih. Salah. Mestilah hu ilaih. Baru berhenti. Kalau nak berhentilah, ha-nya jadi mati mendatang. Kalau nak wasal jadi hu ilaihi wa kana Allah. Dan teruskan kerana di sini waqaf jaiz. Maksudnya boleh berhenti, boleh wasal. Saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf terus ibtidak pada wa kana Allahu azizan. Izhar halqi. Bunyi saja zan, jangan panjang. Terus masuk. Hakima. Ha pedas. Ha, jangan ha. Kalau ha jadi ha besar ya. Di sini ha pedas. Ha pedas makhrajnya di sini. Hakima. Dan man bila kita waqaf jadi 1 baris 2 harakat. Kita dengarkan ayatnya. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Wa kana Allahu azizan hakima.
Baik, kemudian sahabat-sahabat bolehlah terus pada ayat yang seterusnya. Kita lihat ayat seterusnya. Wa im, di sini nun mati bertemu mim. Asalnya hamzah bertemu nun bunyi in. Sekali lagi bunyi in. Tapi bila datang mim hukumnya idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung dua harakat. Jadi di sini terus masuk. Wa im min. Sahabat-sahabat perasan tak? Nun mati ni kosong. Nun mati ni ada tanda mati. Siapa tak nampak perbezaan ni, hati-hati. Tak lama lah tu. Kalau nampak lagi, okey. Kalau masih nampak tanda mati tak ada. Ni tak ada tanda mati, ni ada tanda mati. Sebenarnya kedua-dua adalah nun mati. Mungkin ada tanya, Ustaz, kenapa yang ni dia tulis nun tanda mati, yang ni dia biarkan kosong? Ini adalah kaedah dan pendekatan yang digunakan di dalam Al-Quran Rasam Usmani. Bukan sebab dia terlupa nak tulis, bukan silap cetakan, tidak. Di sini nak menunjukkan di sini hukum idgham bi gunnah, di sini hukum izhar halqi. Dua-duanya nun mati tapi bunyi tak sama. Di sini bunyi wa im, di sini bunyi min. Jelaskan saja. Izhar maksudnya jelaskan, nyatakan dengan jelas. Nun mati itu tanpa dipanjangkan. Bunyi saja min terus masuk. Ahlil lil, jangan baca ahlil. Ramai yang baca ahlil. Salah. Kalau duduk dekat kena rotan lah. Di sini kena baca ahlil. Ahlil kitabi illa. Lam baris bawah bunyi li, bukan bunyi le ya. Ahlil kitabi illa la yu. Hamzah tu mati. La yu'minan. Dengungkan di sini dua harakat. Minan nabihi. Hi juga dua harakat. Diberikan lantunan. Qabla mautih. Qabla mautih. Mau muncungkan. Mautih. Dan bila waqaf jadi ha itu beri tanda mati. Kalau nak wasal di sini waqaf sili. Afdal diwasalkan. Kalau nafas panjang jadi baca. Qabla mautihi wa yawmal. Itu kalau nak sambung. Tapi saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf di sini. Mautih. Terus ibtidak. Wa yaumal. Mim baris atas. Terus naik di atas lam. Jangan lambat. Mata pergi dulu. Mulut ikut ke belakang. Kalau mata dengan mulut seiringan jadi wa yaumal. Rupanya naik atas lam. Jadi oleh itu bila baca Quran nak bagi lancar. Tipnya apa? Mata pergi dulu. Mulut ikut belakang. Wa yau. Mata, mulut sebut yau. Mata duduk di ma dah. Ma dah nampak dah baris atas. Tengok cepat-cepat di bawah ni dia nak masuk ke mana? Masuk ke lam bertanda mati. Jadi baca wa yaumal qiyamati yakunu alaihim. Izhar syafawi. Bunyi saja him, bukan him tetapi him terus masuk. Syahida. Dan bila waqaf jadi satu baris dua harakat. Syahida. Baru berhenti. Jangan waqaf dengan syahida. Da. Itu tak kena. Mestilah da. Kita dengarkan ayat ini dulu. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Baik. Baik. Baik, 157. 157 ada kesilapan. Ada kesilapan. Kita lihat sekejap ayat 157 tadi. Maafkan saya ada sedikit kesilapannya. Di sini. Ayat ini di mana? Di mana? Sekejap kita nak tengok sekejap. Perkataan mana? Malahum. Baik, kita baca sekali lagi ayat ini. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin
شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Kita teruskan sedikit ayat ini. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Baik, kemudian sahabat-sahabat terus masuk kepada فَبِظُلْمٍ. Di sini min asalnya, mim tanwin di bawah bunyi min, tapi bila datang mim masuk beserta dengung dua harakat jadi mim, dia tak di min dah, jadi mim dua harakat, minalladzi di hujung lidah, nahadu ha pedas di sini ha besar, di sini ha pedas. Jadi sahabat-sahabat kena bezakan. Hadu haramna alaihim, izhar syafawi, sempurnakan bunyi mim mati. Tayyibatin, izhar halqi, sempurnakan bunyi tanwinnya. Tin terus masuk. Uhillat, ada bunyi anginnya. Lat lahum, uhillat lahum wa bisaddihim, izhar syafawi sekali lagi. Terus masuk. Di sini ikhfa hakiki di sini. Nun mati bertemu sin. Ikhfa berarti samarkan. Di sini disamarkan bunyi nun dengan bunyi sin kadar dua harakat. Maka kata bunyi nun pun tidak, bunyi sin pun tidak. Bunyinya ansabi. Jangan bunyi an. Bunyi yang betulnya ialah ansabilillah. Lafz jalalah dibaca nipis dua harakat. Hikasi, si di hujung lidah. Kathira. Cuba kita dengarkan ayatnya. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. Dan kemudian sahabat-sahabat teruslah ibtidak pada ayat yang seterusnya. Tadi ada sedikit satu kesalahan dan saya telah perbetulkan ya. Minta sahabat-sahabat berikan perhatian, ada tambah waw tadi ya pada bacaan. Jadi saya telah buat pengulangan bacaan di situ. Baik, kita lihat ayat dan seterusnya. Sebelum itu sekali lagi yang baru bersama dengan saya mengucapkan selamat menonton dan selamat belajar. InsyaAllah jangan lupa kita tekan button share dan kita kongsikan dengan pasangan dan ahli keluarga kita khususnya insyaAllah. Kita teruskan. Wa akhdhihimur, zi di hujung lidah. Zihimur, mim baris depan terus naik di atas ra. Di sini alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah sahabat-sahabat ya, jangan sebut lam. Jangan baca akhdhihimul. Lam di sini silent, tak ada bunyi. Dia hanya ada pada tulisan. Berbeza dengan sini. Sini contohnya bil. Kita baca bil batil. Kita tak baca bib. Kita baca lam dulu. Lam ada tanda mati. Beza alif lam qamariyah, lamnya ada tanda mati. Dan lam pada alif lam syamsiah, lamnya kosong, tidak bertanda mati. Dia kosong saja. Jadi yang ada tanda mati kena bunyikan lam. Yang tak ada tanda mati jangan bunyikan lam. Terus bunyi ke atas huruf yang selepasnya. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu. Wa qad diberikan lantunan di situ. Khalqalah. Nuhu an izhar halqi di sini. Jelaskan.
Anhu wa bunyi hamasnya. Wa aklihim. Idhar syafawi. Idhar syafawi lagi. Idhar syafawi dalam Al-Quran senang ingat. Dia ada mim itu ada tanda mati. Jelaskan saja. Amwalan. Di sini alif lam syamsiah. Lamnya terus naik di atas nun. Hukumnya wajibul gunnah dengung 2 harakat. Amwalan. Baru masuk na. Kalau kita baca amwalan nasibil, itu tak betul. Ya, kerana dengung di sini 2 harakat. Amwalan nasibil. Sibil, bukan sibil, tapi bil. Bil batil. Til, ta, baris bawah. Ti, bertemu lam jadi til. Jangan baca batil. Kalau til jadi huruf ta. Di sini batil. Bil batil. Dan kemudian, lam itu diberikan tanda mati kerana waqaf. Kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf di sini. Kalau pilih untuk wasal jadi bil batili wa a'tadna. Itu kalau nak wasal. Tapi saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf di sini. Terus ibtidak pada wa a'tad. Diberikan lantunan. Tadna lil. Bukan lil. Lil kafiri. Ri di sini jadi nipis. Firina minhum. Min izhar halqi. Hum izhar syafawi. Nun mati bertemu ha. Mim mati bertemu ain. Jadi jelaskan saja. Minhum azza. Za di hujung lidah. Azaban. Izhar halqi. Sempurna saja ban. Terus masuk. Alima. Hati-hati di sini kerana sahabat-sahabat selalunya bila ain dengan hamzah duduk dekat-dekat ni kadang-kadang orang terconfuse. Dia punya azaban aliman. Bukan a di sini a. Alima. Di sini punya azza, jangan baca azza. Di sini bukan hamzah, di sini ain. Jadi hati-hati. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Baik, kemudian sahabat-sahabat bolehlah terus pada ayat yang seterusnya. So far macam mana? Okey? Kalau okey, jangan lupa berikan thumbs up dan heart insya-Allah. Dan boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Dan jangan lupa yang belum lagi menekan button share, insya-Allah saya mohon sahabat-sahabat dapat tekan button share. Kita teruskan bacaan ayatnya. Lakinir. Baik, sahabat-sahabat tanya mungkin, Ustaz, kenapa tiba-tiba lam ini ada sabdu, Ustaz? Kenapa lam ini ada sabdu? Apa fungsi dia? Fungsinya ialah dia hanya ada fungsi kalau sahabat-sahabat baca dengan wasal. Maksudnya, kalau sahabat-sahabat tak nak berhenti di sini, jadi kena baca macam mana? Baca dengan hukum idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Kerana tanwin bertemu lam, hukumnya idgham bila gunnah. Bacanya azaban alimalla malla, terus gitu. Itu kalau nak wasal. Itu fungsi sabdu pada atas lam ni. Kalau tidak, dia tak ada fungsi. Kalau terus ibtidak di sini, dia terus baca lakinir, nun baris bawah terus naik di atas ra yang bersabdu alif lam syamsiah di sini. Lakinir rasikhuna fil, jangan baca fil. Kalau fil memang gagal lah. Kena baca fil ilmi minhum. Izhar halqi dan izhar syafawi sama seperti tadi, sama seperti ini. Sempurnakan saja, jangan dipanjangkan. Terus masuk wal mu'minuna yu'minuna bima, dibacakan 4 atau 5 harakat. Bima, jangan nganga luas jadi bima, itu tak betul. Bima, di sini ikhfa hakiki. Asalnya hamzah baris atas, baris depan bertemu nun jadi un. Tapi bila datang zai, jadi bunyinya samar di antara nun dan zai. 2 harakat. Unzila ilaika wa ma.
4 atau 5 harakat. Sekali lagi ikhfa hakiki 2 harakat. Zila min, di sini ikhfa 2 harakat. Min, dan ikhfa di sini dibaca tebal. Jangan baca min, itu tak betul. Yang betulnya min qab, ada lantunan. Qablik, kerana ba merupakan qalqalah. Qablik, dan kalau waqaf, kaf itu diberikan tanda mati mendatang dan ada bunyi hamasnya. Kalau nak waqaf jadi qablik. Kalau nak wasal jadi qablika wal muqiminas salah. Baik, saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf di qablik, terus ibtida wal muqiminas salah. Sa bukan sa. Di sini huruf sa, dan kalau waqaf pada di sini ta marbutah, ta simpul dia tukar jadi ha. Salah. Ha besar itu, ha simpul itu. Kalau nak wasal jadi muqiminas salata wal mu'tunaz zakah. Itu kalau sahabat-sahabat wasal. Saya anggarkan sahabat-sahabat berhenti pada solah, terus ibtidak pada wal mu'tunaz zakata wal mu'minuna billah. Lafz jalalah di sini dibaca nipis, 2 harakat. Hiwal yaumil 2 harakat. Akhiri ula. La dibacakan 4 atau 5 harakat. Baik, waw ini huruf zaidah. Huruf yang hanya ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Jangan kita baca macam mat asli pula di sini. Ula, itu salah. Dia baca 1 harakat saja. Ulaika sanutihim, him bukan him, him izhar syafawi, sempurnakan saja, terus masuk ajran, ajran ada lantunan, ajran izhar halqi, dan azima, dan man bila kita waqaf jadi 1 baris 2 harakat. Cuba kita dengarkan bersama-sama ayat ini. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Jadi begitulah sahabat-sahabat, bila baca ayatnya itu pastikan dijaga disiplin pada bacaan ayat, dan terus wal muqiminas salah wal mu'tunaz zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanutihim ajran azima. Baik, alhamdulillah. Jadi begitulah kita telah lihat tadi hukum-hukum tajwid yang ada pada setiap satu ayat. Sekarang ini saya nak ajak sahabat-sahabat, jom kita baca sama-sama daripada awal ayat 155 sehingga 162. Tersyasyul, maafkan. Dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, siapa nak betulkan kedudukan, betulkan kedudukan. Siapa nak minum air cepat-cepat. InsyaAllah kita nak baca sama-sama. Dan sebelum kita baca ni, saya nak bagi tahu sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian saya ini terlalu banyak untuk diingat pada satu-satu masa, jangan bimbang, jangan risau. Kami nak berikan sebuah buku asas dan buku tajwid. Ada 2 buah buku untuk kami berikan untuk belajar balik daripada makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid secara tersusun dan sistematik. Kalau nak dapatkan 2 buah buku tersebut dan rakamannya, tunggu sehingga akhir bacaan, insyaAllah saya kongsikan. Jom kita baca dahulu bersama-sama di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء
Maafkan sekejap kita ada masalah teknikal di situ. Kita lihat sekali lagi pada ayat wa qatlihimul anbiya. Wa qatlihimul anbiya bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna qulf بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah sahabat-sahabat, diharapkan dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya sampaikan. Jadi insya-Allah bagi teman-teman yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari di page Facebook Fatihah. Kita buat jam 7 pagi, 3 petang dan juga jam 10 malam. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat boleh mengikuti perkongsian yang kami lakukan. Dan juga
bagi teman-teman yang merasakan inilah saatnya untuk nak belajar balik daripada makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid satu persatu dengan cara yang lebih sistematik dan tersusun, kami ada 2 buah buku, insya-Allah, buku asas dan buku tajwid. Dan bukan sahaja buku tersebut, sahabat-sahabat, kami telah buat rakaman daripada buku asas dan tajwid tersebut. Setiap muka surat ada rakamannya, hampir 200 video pelajaran yang kami nak berikan kepada teman-teman yang menjadi ahli cepat Quran. Jadi saya nak mengajak teman-teman, marilah menjadi ahli cepat Quran bagi mendapatkan 2 buah buku ini serta hampir 200 video rakaman kedua-dua buah buku daripada asas, makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid satu persatu dengan cara yang lebih mudah dan tersusun, insya-Allah. Dan kita nak berikan 3 bonus tambahan, iaitu pertamanya kita nak berikan e-book nota ringkasan asas tajwid. Yang tu e-book, tetapi buku asas dengan tajwid ini buku fizikal, kita akan postkan ke rumah anda. Bonus yang kedua, kita nak berikan rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk. Kita telah rakamkan dan kita akan berikan daripada masa ke masa. Rakaman tersebut ada lebih daripada 600 video pelajaran. Jadi campur dengan 200 video pelajaran buku asas dengan tajwid, mereka menjadi ahli cepat Quran akan mendapat hampir 800 video pelajaran yang akan diberikan kepada ahli cepat Quran. Dan bonus yang ketiga, kita berikan konsultasi eksklusif. Sahabat-sahabat boleh buat video call, tapi kena buat appointment dulu. Boleh buat video call dengan kita untuk kita memperdengarkan bacaan dan memperbetulkan bacaan teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi kepada semua yang nak dapatkan yang saya bagi tahu tadi, boleh komen di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran, ataupun sahabat-sahabat boleh buat pendaftaran untuk jadi ahli cepat Quran di website www.cepatquran.com seperti tertera ini, ya, cepatquran.com. Boleh buat pendaftaran di situ. Nanti kita akan minta alamat tuan-tuan, puan-puan untuk kita kirimkan 2 buah buku ini dan kita maklumkan bagaimana untuk mendapatkan akses kepada rakaman buku asas dan buku tajwid tersebut. Jadi insya-Allah walau di mana saja anda berada, teman-teman yang menjadi ahli cepat Quran akan diberikan bimbingan untuk kita improve dan meningkatkan kualiti bacaan pengajian Al-Quran. Jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan yang dikenakan. Kami hanya mengenakan syarat yuran keahlian sekali sahaja seumur hidup. Jadi dengan sekali join jadi ahli, sahabat-sahabat akan mendapat keseluruhan apa yang saya beritahu tadi, dan sudah tentulah sahabat-sahabat akan diberikan keistimewaan sebagai ahli cepat Quran, insya-Allah. Ya, ini bagi mereka yang nak mempelajari Al-Quran secara jarak jauh, walaupun di mana anda berada, di atas keselesaan, berada di rumah pun sambil-sambil boleh belajar mengaji Al-Quran dengan diberikan bimbingan melalui pengajian cepat Quran. Dan juga bagi sahabat-sahabat yang tinggal berdekatan dengan Wangsa Maju Kuala Lumpur, kalau nak datang belajar ke pusat pengajian kami nak berikan juga hadiah istimewa, iaitu pengajian Al-Quran sebulan secara percuma. Yang ni kalau mereka duduk dekat dengan Kuala Lumpur, tak main, rugi sangatlah orang Kedah kata. Memang rugi. Ini pusat pengajian kita, tapi sebelum datang kena daftar dululah, ya, kerana tempat adalah terhad. Boleh WhatsApp kita, nombor WhatsAppnya 011162177797. InsyaAllah ada kelas waktu malam, ada kelas waktu siang, mengikut pilihan sahabat-sahabat, ya, boleh pilih sendiri. Nanti kita akan beritahulah jadual waktu pelajarannya bila. Ini bagi mereka yang duduk sekitar dengan Kuala Lumpur. Yang duduk jauh daripada Kuala Lumpur juga, insya-Allah join kita jadi ahli cepat Quran. Kita post buku itu ke rumah anda dan kita juga berikan akses penuh kepada rakaman kedua-dua buah buku dan juga akses ke rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk. Dan banyak lagi lah bimbingan-bimbingan yang lain. Yang berhajat, komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun buat langsung pendaftaran di www.cepatquran.com. Yuran pengajian hanya sekali sahaja seumur hidup. InsyaAllah sahabat-sahabat, ya, yang mana nak join jadi ahli, lepas ni ada satu video berdurasi 2 minit, sahabat-sahabat boleh tonton untuk ketahui dengan lebih lanjut apakah keistimewaan dan pendekatan yang kami gunakan bagi membantu sahabat-sahabat untuk belajar mengaji Al-Quran daripada asas dan belajar balik hukum-hukum tajwid. Kerana yang perlu kita elak iaitu 2 jenis kesalahan, lahnul jali dan lahnul khafi. Lahnul jali yang paling bahaya. Kenapa? Lahnul jali ini seperti kesalahan tertukar huruf, tertukar makhraj, tertukar baris, kerana dia boleh membawa kepada makna yang lain. Hukumnya haram dan berdosa.
Kalau kita lakukan kesalahan tersebut dalam solat, boleh membatalkan solat kita. Jadi kita betulkan kesalahan tersebut dan juga kita betulkan kesalahan khafi, kesalahan yang tersembunyi. Seperti tadilah alaihim, sepatutnya alaihim. Ataupun ikhfa, sepatutnya bunyi ikhfa, kita bunyi macam izhar dan sebagainya. Jadi kesalahan-kesalahan tersebut kita betulkan, insya-Allah. Al-Quran kita semakin cantik, akhlak kita semakin cantik, hubungan kita dengan Allah juga akan semakin akrab, insya-Allah. Dan itulah harapan kita, Allah redha dengan kita di dunia, semoga Allah juga meredai kita di akhirat, dan juga Allah mengizinkan kita untuk mendiami syurga Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat yang nak jadi ahli cepat Quran, komen di ruangan bawah. Nak jadi ahli cepat Quran ataupun lakukan pendaftaran sendiri di www.cepatquran.com. Kita berjumpa lagi insya-Allah pada sambungan bacaan ayatnya esok hari. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang silap dan salah itu daripada kelemahan hamba Allah ini yang penuh dengan kezaifan dan kelemahan. Saya akhiri dengan aqul qouli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu,
sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid Resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum.